Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah, pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati Pak Penyelia saya, Prof. Madya, TS Dr. Hairul Azhar bin Mat Daud, penyelaras projek penyelidikan TS Dr. Daliana binti Muhammad, para pensyarah penilai yang dihormati sekalian. Pada hari ini, izinkan saya membentangkan tajuk projek penyelidikan saya iaitu penghasilan video korporat teaser webinar dalam mempromosikan Center for Engineering Education CEE kepada orang awam. Pengenalan. Pengenalan media digital merupakan salah satu bentuk penyampaian daripada media massa yang mana merupakan satu bentuk gabungan daripada pelbagai media dan dihantar kepada pengguna melalui komunikasi. Komunikasi itu yang dipanggil sebagai komunikasi massa dengan bantuan capaian internet. Penggunaan media ini juga bagi aktiviti menonton kita lihat di media salah satunya YouTube iaitu 48.3% daripada statistik keseluruhan sebanyak 24.6 milion. Seterusnya, menjelang 2020 akan ada hampir 1 juta minit video melintasi internet sesaat Cisco dan daripada 6/10 orang lebih suka menonton video dalam talian daripada menonton televisyen. Sumber daripada Google. Seterusnya, permasalahan kajian. Fokus kajian saya pada kali ini adalah di bawah Center for Engineering Education, Universiti Teknologi Malaysia sendiri, bagi melihat permasalahan yang boleh kita jadikan sebagai kajian. Dan seterusnya, membantu secara tidak langsung mengungkai permasalahan yang dihadapi oleh sesuatu institusi tersebut. Kita lihat permasalahan kajian yang saya dapati. Kurangnya lawatan serta tontonan daripada penonton mengenai video yang telah disediakan di dalam saluran YouTube CEE. Permasalahan yang kedua iaitu tiada video pendedahan ataupun teaser berkenaan webinar yang sedia ada kepada penonton. Seterusnya, video webinar yang disediakan terlalu padat isinya serta bercampur aduk dengan maklumat yang lain. Kita lihat kepada objektif kajian. Objektif kajian iaitu ingin mengenal pasti faktor kurangnya lawatan dan tontonan video webinar yang telah disediakan di dalam saluran YouTube CEE. Seterusnya, objektif kedua iaitu bagi mengenal pasti trend terkini dalam menghasilkan sebuah video yang berupaya untuk menarik penonton melihat video webinar yang telah disediakan. Objektif yang ketiga iaitu mengenal pasti pengisian maklumat yang ringkas serta berinformatif untuk diletakkan di dalam video teaser tersebut. Kita lihat kepada persoalan kajian. Persoalan kajiannya adalah apakah faktor kekurangan lawatan dan tontonan video webinar yang telah disediakan di dalam saluran CEE. Seterusnya, apakah trend terkini yang digunakan bagi menghasilkan video teaser yang boleh menarik perhatian penonton bagi melihat video webinar yang disediakan. Persoalan yang ketiga, apakah maklumat yang sesuai untuk dijadikan sebagai bahan utama di dalam video teaser tersebut. Seterusnya, kajian literatur yang lepas, kita dapati banyak kajian berkaitan webinar ini kita lihat tidak begitu banyak. Itu kebanyakan kajian-kajian yang lepas kerana kajian ini adalah berbentuk spesifik ataupun terlalu kajian ini tidak ditokai secara meluas oleh para pekaji lain dan mereka yang mengkaji pada
pada bidang tersebut adalah topik-topik yang hangat ataupun isu yang menarik sahaja yang mereka banyak kaji, seperti isu kejuruteraan, perubatan, sains gunaan dan sebagainya lah. Okey. Berbalik kepada kajian literatur yang saya telah perolehi. Okey, kita lihat daripada webinar. Menurut Numala Melita Dwi Srianti Metri Hartini 3 2020, dalam kajiannya berpendapat webinar dianggap mempermudahkan mahasiswa dalam pelaksanaannya disebabkan tidak perlu mencari tempat dan boleh dilakukan di mana pun. Okey, kita lihat kebersanan webinarnya. Okey, begitu juga daripada 10 peserta, 87.5% menilai webinar tinggi kerana kemampuannya untuk memudahkan perbincangan mengenai persoalan dan permasalahan. Dan semua peserta bersetuju bahawa mereka akan mensyukurkan platform ini untuk latihan tinjauan rekod perubatan pelbagai tempat. Okey, Queen et al. 2011, halaman 6. Okey. Nampak kita lihat kebersamaan webinar ni sememangnya memberi kesan ataupun besar kepada bidang ilmu ataupun pembelajaran, di mana kita boleh menyampaikan ilmu-ilmu dengan lebih mudah dan ia mempunyai banyak kebaikan. Okey, kita lihat daripada bentuk YouTube pula, sudut YouTube. Okey, YouTube menurut Muhammad Fadil Jamali, Umi Latifah 2008 berpendapat bahawa media sosial seperti YouTube merupakan sebuah media di laman web yang membolehkan pengguna berinteraksi, berkongsi, bekerjasama, berkomunikasi dengan pengguna lain dan merapatkan hubungan secara online melalui video yang dimuatkan oleh pengguna lain. Okey, keberkesanan YouTube-nya kita dapat lihat Kismin et al. 2011, pada zaman serba moden pada hari ini, teknologi media sosial seperti Instagram, YouTube, Facebook dan juga Twitter dalam komunikasi pemasaran semakin mendapat perhatian daripada peniaga dan membantu usaha pemasaran produk dan juga perkhidmatan mereka di dalam kalangan individu, komuniti maupun organisasi lain. Seterusnya daripada bentuk media masa. Okey. Okey, menurut Siriga 2007 menyatakan bahawa Seterusnya daripada sudut media promosi, kita lihat menurut Siriga 2007 menyatakan bahawa promosi dari sudut perdagangan adalah satu aktiviti ataupun kegiatan untuk menarik minat pelanggan terhadap produk yang dijual. Dari sudut lain, promosi berkait dengan teori ekonomi adalah bertujuan untuk mengubah strategi peningkatan jumlah permintaan suatu produk dan pada satu perniagaan. Okey, kita lihat pada sudut video pula. Menurut video dapat menerima 94 saluran mesej yang masuk dalam maklumat ke dalam jiwa manusia melalui mata dan telinga. Video juga mampu berkebolehan kepada manusia mengingati 50% dari apa yang telah ditonton dan didengari daripada siaran program. Okey, jelaslah terbukti bahawa berkenaan kajian ini ada banyak poin-poin ataupun tajuk-tajuk kecil yang berkaitan kajian saya untuk penghasilan video teaser ini diharapkan dapat membantu meningkatkan jumlah tontonan ataupun lawatan di dalam laman web YouTube Center for Engineering Education ini, supaya salah satu video teaser ini juga supaya satu langkah bagi mempromosikan organisasi ini ke tahap lebih tinggi. Okay. Seterusnya, metodologi kajian. Okey, untuk reka bentuk kajian yang saya gunakan adalah kaedah campuran, iaitu saya akan menggunakan pelbagai kaedah, iaitu kualitatif dan kuantitatif. Okey. Bagi kaedah pengumpulan data primer iaitu soal selidik, saya akan bekalkan bagi menjawab persoalan objektif pertama, bagi kita melihat bagaimana tontonan yang kurang, dari segi tontonan yang kurang lawatan di YouTube Center for Engineering Education itu.
Okey, seterusnya adalah temu bual berkaitan dengan objektif yang ketiga. Yang mana kita ingin melihat apakah pengisian maklumat yang sesuai untuk digunakan dalam video teaser tersebut. Okey, seterusnya saya akan gunakan analisis dokumen bagi melihat bagi objektif kedua, iaitu apakah trend video terkini yang boleh kita lihat dalam hasilkan video korporat teaser webinar ini. Okey, data itu bukan data sekunder soal sidik temu bual analisis dokumen. Data sekunder adalah kajian perpustakaan, buku dan rujukan internet. Okey. Seterusnya instrumen kajian. Untuk kuantitatif saya akan gunakan soal selidik dan kualitatif saya akan gunakan temu bual dan analisis dokumen. Okey. Seterusnya, ini merupakan kerangka penyelidikan bagi carta-carta proses yang perlu kita lihat dalam kajian penyelidikan, bermula daripada penyataan masalah, hipotesis, persoalan, kajian literatur, reka bentuk kajian, instrumentasi, kajian awal, pengumpulan data, analisis data dan penyediaan laporan. Okey, seterusnya teorikal dan konseptual kajian. Okey. Bagi bahagian ini merupakan catat aliran bagi proses susunan teorikal dan konseptual, di mana saya akan menyusun apakah teori-teori yang ada ni untuk diguna pakai di dalam kajian saya. Okey, itu termasuklah memulai daripada market survey, model Asia, model penerimaan teknologi, model pembangunan video. Okey, model Asia ni dia lebih menumpukan kepada pembelajaran dan dalam elemen yang wujud di dalam kelas seperti guru, pelajar, alat kemudahan. Steve C 2003. Okey, model TAM ini Harrison dan Jensen 2007 page 65 berpendapat bahawa model penerimaan teknologi iaitu TAM adalah model yang digunakan untuk menerangkan menjelaskan bagaimana tingkah laku seseorang semasa teknologi diguna pakai. Okey, model ini saya akan rujuk berdasarkan objektif saya pertama, apakah faktor punca kekurangan lawatan video webinar di YouTube CE itu. Okey, berbalik pada theoretical dan konseptual kajian. Okey, theoretical ini berkepentingan kepada pengkaji kerana ia membentuk konsep, definisi, model dan teori yang menjadi asas disiplin bagi kajian, tema dan orientasi disiplin bagi kajian yang hendak dilaksanakan. Okey, kerangka konseptual pula merupakan satu bentuk kerangka konsep yang akan menjelaskan secara ringkas mengenai bentuk kajian, format kajian, hala tuju kajian dan peringkat-peringkat atau fasa-fasa di dalam kajian. Okey. Berkaitan theoretical dan konseptual kajian, untuk kajian ini lebih tertumpu kepada pembangunan produk multimedia. Oleh itu, menggunakan theoretical dan konseptual kerana asasnya theoretical tidak terlalu tepat dan konseptual akan digunakan di dalam kajian ini. Bagi membangunkan projek multimedia, pengkaji dengan menjadikan teori-teori yang ada bagi guna pakai oleh pengkaji seperti diibaratkan sebuah peta di dalam kajian. Okey, seterusnya berkaitan dengan teori yang digunakan oleh pengkaji adalah dengan menggunakan model Asia ini adalah bertujuan bagi membantu dalam menghasilkan pembangunan video teaser yang akan dijalankan oleh pengkaji dan dapat membantu menganalisis segala bentuk kajian yang dapat disesuaikan dengan projek tersebut. Okey. Pengkaji juga dapat melihat mencapai objektif yang ditetapkan dan pemilihan bahan bentuk untuk video tersebut adalah bersesuaian. Pemilihan objektif persesuaian yang digunakan adalah dengan model ini adalah berkaitan mengenal pasti trend terkini dalam menghasilkan sebuah video yang berupaya menarik penonton melihat video webinar yang telah disediakan dan mengenal pasti pengisian maklumat yang ringkas serta berinformatif untuk diletakkan di dalam video tersebut. Berdasarkan model ini dapat menjadikan bahan-bahan yang lebih
sesuai lah untuk elemen multimedia ini. Okey, seterusnya analisis dan pembincangan kajian. Pada bahagian ini, pengkaji akan membentangkan hasil analisis secara keseluruhan bagi tembubuan dan soal selidik. Okay, next. Seterusnya kita lihat daripada sudut analisis responden berdasarkan demografi. Kita dapat lihat daripada jantina 60 lelaki mendominasi dengan 60%, daripada perempuan 40% daripada jumlah keseluruhan, iaitu 50 responden. Seterusnya, bagi capai bagi umur 18 hingga 24 tahun mencatatkan 42%. Seterusnya 25 hingga 30 tahun mencatatkan 44%, 31 hingga 40 tahun mencatatkan 8%, 41 dan 50 mencatatkan 6%. Okey, daripada kategori bangsa pula adalah 68% adalah pada kalangan Melayu. China, mewakili China adalah 18%, India 8%, warga luar, Jerman 4%. Okey. Seterusnya daripada rantau pula kita dapat lihat rantau Asia Pasifik secara keseluruhannya adalah 96% adalah responden daripada rantau Asia Pasifik dan 4% pula bukan daripada Eropah, 4%. Dan bagi benua Amerika Latin, Selatan dan Afrika tiada wakil daripada rantau tersebut. Okey. Seterusnya, kita lihat daripada analisis soal selidik bagi bahagian B, tingkah laku pengguna terhadap video webinar CE. Seterusnya, kita lihat bagi analisis soal selidik bagi bahagian B, tingkah laku pengguna terhadap video siri webinar CE. Okey, kita lihat pada soalan, apakah reaksi anda apabila menonton salah satu video webinar CE ini? Okey, 48% adalah teruja, 40% mengatakan bosan dan 12% adalah gembira. Kita dapat lihat daripada sudut ini, dapat lihat mengapa ia salah satu punca pengurangan tontonan lawatan untuk laman YouTube CE ini. Okey. Terusnya, dan secara puratanya 40% daripada jumlah responden mengatakan bosan dan itu merupakan salah satu punca mengapa lawatan ini kurang bagi tontonan video ataupun laman YouTube tersebutlah. Okey, seterusnya kita lihat apakah anda fahami apabila menonton salah satu video siri webinar tersebut. Okey, 38% mencatatkan tidak memahami, 32% berfikir, 14% berimajinasi dan 12% memahami dan 4% mendapat inspirasi. Okey, daripada keseluruhan ini kita dapat lihat 38% tidak memahami apa yang mereka tonton dari video tersebut. Dan ini merupakan salah satu punca mengapa lawatan video tersebut kurang dilihat oleh orang ataupun penonton. Okey, seterusnya kita lihat daripada analisa soal selidik bagi tahap penggunaan penonton terhadap video webinar CE. Okey. Kita dapat lihat bagi soalan, apakah tujuan anda apabila melihat salah satu video siri webinar CE tersebut? Hasil dapatan mendapati tujuan atas membuat rujukan pembelajaran menunjukkan purata yang tinggi dengan iaitu 66%, manakala tujuan mencari maklumat bagi urusan kerja mencatatkan yang terendah di dalam carta ini, iaitu sebanyak 30%. Tambahan pula bagi tujuan mencari ilmu mencari ilmu baru menunjukkan purata yang kedua tertinggi dalam mencatatkan maklum balas responden sebanyak 56%.
bagi tujuan membuat rujukan kajian pula mencatatkan sebanyak 44% dan bagi tujuan ingin mendapatkan idea dan inspirasi adalah 42%. Okey. Dan kita dapat lihat itu adalah salah satu tahap penggunaan penonton dan apa yang mereka lihat sebenarnya daripada YouTube CE ini. Okey, seterusnya kita lihat daripada analisa soal sidik bagi tahap penggunaan penonton terhadap video webinar CE. Okey, kita dapat lihat bagi persoalan, pernahkah anda berkongsikan video siri webinar CE ini kepada orang lain? Okey, kita dapat lihat peratusan bagi tidak pernah menonton mencatatkan jumlah yang tertinggi di dalam carta ini, dan ini merupakan iaitu dengan jumlah peratusan sebanyak 72%, dan ini merupakan salah satu punca mengapa video atau tontonan video tersebut kurang dapat sambutan, kerana mereka tidak pernah berkongsikan atau memberitahu kepada orang lain berkenaan laman YouTube tersebut ataupun saluran tersebut. Okey. Dan berbanding dengan yang selalu, kita dapat lihat hanya berapa peratus sahaja, iaitu 2% sahaja yang selalu berkongsikan berkaitan dengan laman YouTube ataupun video-video inilah. Okey. Bagi soalan dalam sehari atau dalam seminggu atau dalam sebulan, berapa kali anda menonton salah satu video siri webinar tersebut? Okey, kita dapat lihat daripada graf ini, analisis bagi soalan ini, hasil daripada maklum balas responden mendapati kategori bagi menonton satu kali saja menunjukkan kuarter yang paling tertinggi bersamaan 44%. Bagi kategori tidak berminat menunjukkan peratusan sebanyak 34%. Bagi 2 kali menonton kita dapat lihat bersamaan 20%, dan lebih daripada 3 kali menunjukkan 2%. Okey, dan peratusan bagi tidak berminat yang telah dicatatkan ini merupakan salah satu faktor mengapa video saluran ini kurang mendapat sambutan. Okey, ini bukan salah satu faktor lah. Bagi tahap kemudahan senang penonton dalam menonton video webinar CE ini, okey, kita dapat lihat tahap kemudahan senang penonton menonton dalam video webinar CE ini. Okey. Bagi video webinar ini mudah difahami, mencatatkan responden bersetuju secara majoriti. Video ini mudah diingati daripada membaca buku. Responden juga bersetuju secara totalnya. Bagi video webinar ini boleh dilihat di mana-mana sahaja. Okey. Rata-rata daripada maklum balas responden bersetuju. Okey, video ini masa pengguna dengan menekan durasi untuk dilihat, dan jawapan maklum balas responden adalah bersetuju juga secara kuarternya. Okey, video webinar ini boleh diulang banyak kali sehingga difahami. Okey, pun mencatatkan peratusan yang tinggi dengan catatan setuju secara positifnya. Okey, kita lihat pada analisa soal sidik bagi melihat tahap kemudahan senang penonton dalam menonton video webinar CE ini. Okey, kita lihat pada tahap gaya penyampaian video terhadap pengguna. Okey, video siri webinar CE ini dilihat terlalu panjang. Okey, hasil pada purata secara keseluruhan, responden bersetuju video ini di dalam video webinar CE ini memang dilihat terlalu panjang. Okey, seterusnya bagi
video siri webinar CE terlalu akademik. Okey, hasil dapatan peratusan dilihat betul seimbang dan ada segelintir responden menyatakan setuju dan ada segelintir responden menyatakan tidak pasti dan mereka tidak pasti. Mungkin ada sebab-sebab tertentu. Mereka melihat video itu terlalu biasa ataupun formal. Dan mungkin bukan salah satu sebab lah mereka tidak pasti untuk menentukan video ini terlalu akademik atau tidak. Okey, seterusnya gaya penyampaian video yang kurang baik. Okey, kita dapat lihat rata-rata daripada peratusan responden adalah bersetuju dengan gaya penyampaian yang kurang menarik. Okey, elemen interaktiviti antara penonton dan penceramah kurang atau tiada. Okey, hasil daripada responden juga mendapati peratusannya dilihat positif, mana mereka bersetuju bahawa elemen aktiviti antara penonton dan penceramah kurang ataupun tiada. Ini merupakan salah satu punca mengapa lawatan dan tontonan adalah kurang. Kita dapat lihat video terlalu panjang, video kurang penyampaian, elemen interaktiviti antara penonton yang kurang adalah merupakan salah satu faktor yang menyumbang kepada pengurangan ataupun faktor pengurangan tontonan video di laman CE itu dan kurang lawatan di saluran tersebut. Okey, seterusnya ini merupakan analisis temu bual berdasarkan kod berkaitan mengenal pasti pengisian maklumat yang ringkas serta berinformatif untuk diletakkan di dalam video teaser tersebut. Okey, apa yang kita dapat lihat bersama analisis temu bual ini, hasil daripada temu bual ini kita dapati maklumat yang tepat yang daripada sumber yang betul diperlukan, iaitu dapat meyakinkan penonton dengan untuk melihat video tersebut. Seterusnya, maklumat mestilah realistik dan memudahkan penyampaian. Maklumat juga perlu ringkas dan mudah difahami oleh penonton. Menekankan tema suatu video adalah penting dan meletakkan kod ataupun snippet. Okey, seterusnya gaya bahasa di dalam video juga digunakan lebih kepada profesional, perlu dititikberatkan dan maklum balas responden juga berpendapat gaya tulisan dan bahasa lebih kepada profesional memerlukan gaya bahasa profesional yang lebih jelas dan ia perlu dititikberatkan dalam gaya bahasa tersebut. Okey, seterusnya gaya tulisan dapat menarik dan responden juga bersetuju mengenai gaya tulisan dapat menarik penonton. Seterusnya, okey, ini merupakan analisis dokumen bagi objektif kedua mengenal pasti trend atau video terkini yang ada di dalam industri sekarang ni. Okey, hasil daripada analisis ini kita dapati kandungan analisis dokumen ini ada meliputi seperti kandungan video, artikel, blog, media sosial di internet. Kita boleh dapat lihat. Okey, menurut Kamus Merriam-Webster, teaser bermaksud alat periklanan ataupun promosi yang bertujuan membangkitkan minat atau rasa ingin tahu terutamanya dalam sesuatu yang akan diikuti. Jenis ini lebih berunsurkan penggoda, jadi strukturnya lebih mementingkan kegunaan bahasa yang menarik untuk menarik penonton. Tujuan adanya teaser ini adalah bertujuan untuk mewujudkan perasaan ingin tahu penonton secara lebih mendalam atau menarik penonton secara tidak langsung. Okey. Ciri-ciri teaser yang kita dapat lihat dapat dibuat sebagai untuk menjadi penggoda untuk orang ramai bagi menarik minat serta minat penonton supaya tertunggu-tunggu untuk menonton video yang akan dikeluarkan. Okey, durasi yang dihasilkan hanyalah lebih kurang 1 minit hingga 3 minit sahaja. Kandungan adalah sedikit daripada video yang sebenar. Maklumat mengenai cerita adalah minimum. Jalan cerita yang dipaparkan adalah secara rawak.
yang digunakan untuk promosi. Okey, ini merupakan bentuk-bentuk video yang saya dapati sepanjang analisis ini. Okey, ini merupakan motion graphic teaser yang lebih berbentuk pada digital animation ataupun motion graphic. Dan ini bukan elemen kandungan video berbentuk motion graphic lah, digital. Okey, seterusnya ini merupakan product teaser. Product teaser ni biasa digunakan oleh industri perniagaan lah. Mereka mempromosikan barang-barang produk mereka untuk dijadikan teaser supaya orang tertarik untuk membeli barangan mereka. Ni salah satu contohnya. Ni produk daripada Apple menggunakan iPhone 11 dia yang warna purple. Dengan ada video teaser tu, orang akan jadi tertarik apabila produk sebenar dikeluarkan. Okey, seterusnya yang atas ni merupakan interview teaser. Ini merupakan teaser biasa digunakan dalam perfilman yang mana ataupun pendidikan pun ataupun industri pun menggunakan interview teaser ini. Mana salah satu penarik lah bagi menarik orang untuk melihat cerita tersebut ataupun filem tersebut. Itu merupakan salah satu filem The Joker, kalau saya tak silap. Yang bukan sesi interview sesi interview teaser, sesi interview teaser bagi menarik penonton untuk menonton video yang lebih yang dikeluarkan. Okey, seterusnya merupakan live video teaser. Live video teaser ini lebih berkonsepkan live secara langsung, di mana ia digunakan bagi menarik pengguna atau penonton untuk melihat video ini secara langsung ataupun direkam ataupun secara langsung. Okey, seterusnya cinematic teaser. Okey, cinematic teaser ni biasa digunakan dalam bidang perfilman, di mana mereka melakukan teaser ataupun babak-babak scene mereka yang pendek dan dimasukkan di dalam teaser tu untuk menjadi penarik kepada penonton bagi melihat filem yang akan dikeluarkan. Yang bawah sekali seterusnya bukan slide photo teaser. Ni merupakan slide teaser yang paling simple yang saya pernah lihat, mana ia hanya meletakkan gambar beberapa kepingan sahaja, gambar untuk menarik penonton supaya melihat apa perkara ataupun event yang akan dikeluarkan ataupun produk yang akan dikeluarkan. Dan foto slide teaser ni adalah elemen yang sangat simple yang boleh kandungan yang boleh digunakan dalam menghasilkan teaser. Ia boleh sesuai untuk pelbagai jenis kandungan teaser lah. Okey. Untuk kajian teaser saya akan memilih daripada hasil analisis ini, apa yang saya dapat ringkaskan, penggunaan video motion graphic seperti digital dan live video teaser. Live video teaser ni boleh dilakukan seperti webinar, sesi webinar, sesi forum yang direkod secara langsung pun boleh digunakan sebagai kandungan lah. Dikira sebagai kandungan dalam penghasilan video teaser. Okey, saya akan menggunakan elemen kandungan digital dan live video teaser untuk dijadikan sebagai bahan teaser, kandungan teaser yang lebih menarik. Saya akan gunakan dua bentuk kandungan ini, mencampurkan dua kandungan bentuk ini dalam menghasilkan video teaser buat webinar. Okey, seterusnya proses penghasilan video teaser. Untuk proses penghasilan video ini terbagi kepada 3, iaitu praproduksi, produksi dan pasca produksi. Okey, untuk proses praproduksi lebih kepada brainstorming idea, mana kita menghasilkan idea ataupun memikirkan ideation yang akan dihasilkan melalui storyboard ataupun jalan cerita bagaimana video ini akan dihasilkan. Dan lepas tu kita akan
melakukan storyboard berdasarkan setiap video yang kita akan hasilkan. Seterusnya, analisis dokumen. Analisis dokumen merupakan salah satu proses pada praproduksi yang mana kita mencari idea ataupun idea yang menarik untuk dihasilkan dalam video teaser ini. Okey. Seterusnya adalah produksi. Untuk penyediaan produksi, saya akan menyediakan bahan-bahan seperti audio, corporate, video, webinar yang ada di dalam YouTube CE itu ada 14. Saya akan sediakan atau hasilkan video After Effects untuk motion graphic dengan menggunakan tool yang ada seperti Adobe After Effects menghasilkan 14 jenis video latar belakang motion graphic untuk dijadikan sebagai bahan video teaser nanti. Okey, seterusnya aplikasi yang saya akan gunakan dalam perhasilan video teaser ini adalah paling utama sekali Adobe After Effects dengan Filmora Pro. Okey. Seterusnya proses pasca produksi. Okey, yang ini kita akan memulakan editing, masukkan bahan-bahan yang telah disediakan, bahan-bahan video yang disediakan seperti After Effects punya video yang telah disiapkan, video-video webinar yang telah dipotong klipnya dan disusunkan mengikut storyboard yang telah dilukis pada awal produksi, mengikut storyboard yang dihasilkan. Dan idea penghasilan itu adalah berdasarkan storyboard yang telah ditetapkan bagi setiap video teaser tersebut. So ada 14 storyboard, maka 14 idea yang saya lakukan akan saya lakukan untuk video teaser tersebut. Okey, proses pasca produksi ini juga memasukkan audio, effects, menyeragamkan teks, bahagian-bahagian video yang telah dipotong akan dimasukkan juga dan meletakkan mengcompilkan ataupun merender video tu supaya video tu siap. Dan video yang dihasilkan adalah tidak lebih kurang daripada 1 hingga 3 minit. Okey, berikut merupakan cadangan yang saya untuk bahagian cadangan ini. Kita perlu memanfaatkan media sosial yang ada untuk terus melakukan promosi dan penjenamaan. Seterusnya, kita perlu mengekalkan penghasilan video corporate teaser seperti ini, yang mana ia membantu sebenarnya meningkatkan jumlah tontonan, kerana dengan video teaser ini secara mudahnya ia menarik penonton secara tidak langsung melihat video yang sedia ada ataupun video yang dikeluarkan. Okey, video seterusnya, cadangan yang seterusnya adalah mempelbagaikan kandungan media digital. Di mana kita sedia maklum mempelbagaikan kandungan media digital diharapkan dapat meningkatkan jumlah tontonan video di dalam laman saluran tersebut secara tidak langsung. Seterusnya, cadangan seterusnya adalah dengan menambah baik kualiti dengan mendengar maklum balas pelanggan. Dengan mendengar maklum balas pelanggan adalah salah satu langkah bagaimana kita meningkatkan jumlah tontonan ataupun lawatan bagi channel YouTube kita sendiri. Yang mana kita dapat melihat sendiri apa punca masalah yang ada yang kita perlu selesaikan bagi mengelakkan permasalahan itu tidak berlaku lagi, dan seterusnya dapat menyesuaikan ataupun penonton sendiri akan selesa apabila kita telah menyelesaikan permasalahan yang ada tersebut. Okey, dengan cadangan-cadangan ini diharapkan dapat membantu pihak CE khususnya dalam meningkatkan mutu penghasilan produk yang berkualiti, khususnya
dapat menjamin penerusan dalam menghasilkan video-video yang ataupun kandungannya lebih menarik pada masa akan datang. Seterusnya, diharapkan pihak CE juga dapat menggunakan platform video teaser ini sebagai salah satu media mereka dalam mempromosikan organisasi mereka dan dapat mencapai objektif atau matlamatnya ingin menyampaikan ilmu dengan secara meluas kepada orang ramai. Dan ini bukan salah satu cara yang terbaik yang boleh dilakukan pada masa kini. Okey. So, secara kesimpulannya, melalui kajian yang telah dijalankan, pekaji dapat menjalankan kajian dengan lebih terperinci berkaitan kaedah kajian berkaitan penghasilan video teaser corporate webinar dalam mempromosikan Center for Engineering Education CE kepada orang melalui YouTube. Penggunaan video teaser ini dapat di dalam ini dapat meningkatkan jumlah tontonan dan membantu meningkatkan lawatan yang lebih baik daripada yang asal. Hal ini kerana data analisis yang telah dijalankan dilihat majoriti responden bersetuju bahawa daripada segi penerimaan berdasarkan penggunaan serta pemahaman mereka seperti video yang terlalu panjang, video terlalu video tersebut tidak dikongsikan kepada orang awam, kepada orang lain, video tersebut kurang interaktiviti adalah salah satu punca dilihat bagaimana apakah faktor yang mendorong pada pengurangan lawatan video teaser tersebut ataupun lawatan kepada saluran channel tersebutlah. Dan diharapkan dengan video teaser ini dapat membantu sedikit sebanyak meningkatkan sedikit jumlah tontonan ataupun lawatan penonton pada masa yang akan datang. Pengkaji, kesemua persoalan dan objektif kajian telah dijawab dengan pengkaji dengan sebaiknya. Oleh itu, diharapkan kajian ini sedikit sebanyak dapat membantu kajian kes berkenaan permasalahan Center for Engineering Education dan ia dapat diselesaikan dengan baik. Sekian sahaja, terima kasih.